Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Temu kita pada pagi ni sempena dengan PKPB, ramai yang tak dapat turun riadah. Tapi tak apa, insya-Allah walaupun kita tidak dapat turun riadah, kita dapat bersama di alam maya ni, kita dapat mendengar tazkirah insya-Allah. Jadi terima kasih kepada pihak ISMA Kuala Terengganu, khususnya di bahagian AJK Riadah yang mengusahakan untuk kita bersama pada pagi ini. Selain daripada sesi tazkirah ni, sebenarnya ISMA telah melancarkan ISMA Kuala Terengganu telah melancarkan cabaran larian kan, sepanjang musim PKPB ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita yang berada dalam grup ni, kita sama-sama untuk menyahut cabaran tersebut insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita tak dapat beriadah secara berkumpulan, tapi insya-Allah kita dapat bersama-sama melalui cabaran itu tadi, dan kita dapat bersama mendengar tazkirah ini. Ada 3 perkara yang saya nak kongsikan pada hari ini, 3 perkara yang bagi saya adalah persamaan di antara aktiviti larian yang saya sebutkan tadi, yang kita akan sertai insya-Allah, dengan juga kehidupan kita seharian. Ada 3 persamaan. Jadi yang pertama, sebelum kita memulakan larian, aspek yang paling penting yang kita ambil kira adalah persediaan, baik daripada segi fizikal maupun mental. Kedua-dua ini adalah aspek yang penting dalam persediaan kita sebelum kita berlari. Aspek fizikal yang menyentuh soal kesihatan tubuh badan, kita pastikan kita tiada injury, pemilihan pakaian yang bersesuaian, pemilihan kasut, melakukan regangan otot dan sebagainya adalah perkara penting sebelum kita memulakan larian. Jadi jika persediaan fizikal kita itu tadi kita cuai, barangkali sebenarnya kita berlari bukanlah untuk kita sihat. Bahkan sebenarnya kita berlari, kita boleh mendapat sakit. Adapun dari segi aspek mental pula, persediaan dari segi kemahuan yang kuat, objektif larian yang jelas, mempunyai gambaran yang jelas terhadap larian kita tadi. Kita nak sampai ke garisan penamat, kita nak habiskan larian kita itu. Tidur yang mencukupi sebelum malamnya adalah ramuan yang perlu disediakan ataupun kita perlu bersedia sebelum minda kita ini bersedia betul-betul untuk melakukan aktiviti larian. Jadi ramai sebenarnya yang saya lihat, pengalaman saya sendiri berada dalam menyertai larian ini, larian jarak jauh khususnya, ramai yang mempunyai tubuh badan yang sihat, fizikal yang baik, tetapi belum tentu mereka boleh menghabiskan larian jarak jauh ini tanpa mental yang kuat. Boleh sampai setengah jalan mereka boleh mental down dan akhirnya bong lah dalam istilah larian ni. Jadi ironinya dalam kehidupan kita sebenarnya juga begitu. Fizikal yang sihat akan menjamin kita dapat menjalani kehidupan seharian kita dengan selamat dan juga bersemangat. Selamat seperti contohnya kita menjaga pemakanan yang sihat, kerana daripada pemakanan yang sihat dapat menjauhkan diri kita daripada risiko menghadapi penyakit. Itu juga adalah aspek fizikal. Bersemangat pula sebenarnya adalah apabila kita akan dapat semangat ini apabila kita mempunyai tubuh yang sentiasa segar, khususnya selepas kita melaksanakan aktiviti sukan. Dalam konteks ni larian lah. Justru seperti mana larian tadi, persediaan fizikal ni penting. Begitu juga sebenarnya persediaan fizikal ni penting bagi kita sebagai seorang Muslim dalam melaksanakan kehidupan kita. Sebab tu Imam Syekh Al-Banna meletakkan salah satu ciri yang perlu ada pada seorang Muslim, peribadi Muslim itu adalah qawil jisim, kuat tubuh badan. Kerana tanpa kuat tubuh badan ini, banyak lagi amalan-amalan lain dalam 10 muwasafat itu, ciri yang perlu ada pada seorang Muslim ini tidak dapat dilaksanakan tanpa tubuh badan yang kuat. Seperti mana Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyul khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah berbanding daripada mukmin yang lemah. Jadi itu aspek pertama yang kita perlu ada dalam persediaan fizikal ini, sama ada kehidupan kita ataupun dalam larian. Manakala persediaan mental pula sebenarnya seperti mana juga larian itu tadi, dia adalah drive ataupun pendorong, pendorong yang merupakan penolak untuk kita mencapai ultimate goal kita dalam kehidupan, untuk mencapai matlamat akhir kita. Tanpa matlamat akhir yang jelas ini tadi, sebenarnya kehidupan kita ni akan jadi terumbang-ambing. Muslim yang sangat jelas dalam matlamat akhir ni adalah Muslim yang baiklah. Sebenarnya Muslim adalah orang yang sangat jelaslah dalam hal ini kan. Matlamat akhirnya adalah mardatillah, iaitu untuk mendapat keredaan Allah SWT. Jadi seperti mana larian yang kita perlu ada matlamat akhir, kita nak sampai ke garisan penamat, begitu juga dalam kehidupan kita kena ada matlamat akhir yang menjadi pendorong, yang menguatkan mental kita. Dan antara persediaan mental yang disebut oleh ahli ilmu adalah deep work. Kalau tuan-tuan boleh kaji berkenaan dengan deep work, dia adalah satu istilah di mana orang sekarang ni dia menghadapi situasi yang penuh dengan distraction, penuh dengan gangguan. Dia perlukan satu masa untuk dia fokus, tumpu, menyendiri bagi mencapai keberkesanan dalam apa juga yang dia buat. Jadi dia perlukan satu masa tempoh bertenang untuk dia fokus, untuk dia melaksanakan tugasan dia tersebut. Sebenarnya dalam Islam benda ni memang kita telah lazimi kan. Adalah satu benda yang Allah SWT ajar kepada Nabi SAW sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli yashaddu wa ta'aw wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila. Dan Allah SWT kata, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit untuk tidur, untuk berehat. Nisfahu aw inqus minhu qalila, iaitu separuh daripada malam ataupun kurang pada separuh itu, ataupun 2/3 malam. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, iaitu dengan kita lebihkan sedikit itu tadi dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita deep work kita adalah dengan kita membaca Al-Quran, kita qiyam. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kerana kita nak Allah SWT akan memberikan Nabi SAW dalam khususnya dalam ayat ini, Allah SWT akan memberikan wahyu ataupun Al-Quran itu sendiri dalam bentuk yang berat. Dan inna nasyi'atal laili ashaddu wa ta'aw wa aqwa muqila, sebenarnya sembahyang dan ibadat malam itu lebih kuat kesannya untuk jiwa kita. Dan bacaan pada waktu malam tu dia akan lebih berkesan, akan lebih fokus, kita akan lebih fokus, tak ada gangguan. Sebab apa? Sebab innalaka fin nahari sabhan tawila, sebab waktu siang tu adalah waktu yang kita sibuk, yang sangat panjang kan, tawil, yang sangat panjang, yang kita penuh dengan distraction seperti mana yang disebut oleh ahli ilmu kan. Kita kena ada deep work. Deep work itu adalah dengan kita qiyamul lail, dengan kita baca Quran, yang perlu ada masa yang kita fokuskan. Itulah 1/3 malam. Jadi Islam telah mengajar kita bagaimana sebenarnya kita dapat menjaga mental kita, persediaan mental ini untuk kita menghadapi cabaran kehidupan kita. Itu yang pertama, persamaan di antara larian dan juga kehidupan. Yang kedua, bagi memastikan larian kita itu tadi terpandu kan. Kalau kita nak lari dalam keadaan kita terpandu, capai objektif kesihatan tubuh badan yang sepatutnya, kita memerlukan device bagi mengukur dan juga menganalisa larian yang kita lakukan tersebut. Antaranya yang paling kurang kita kena ada adalah seperti mana jam tangan, GPS kan, yang ada GPS, dan juga heart rate monitor yang dapat mengukur kita punya degupan jantung. Dua alat ni sebenarnya dapat mengukur dan menganalisa sejauh mana larian kita itu dapat mencapai masa yang tertentu, jumlah larian ataupun jumlah jarak kilometer, kelajuan ataupun disebut sebagai pace, serta kadar degupan jantung ataupun beats per minute
yang kita dapat ukur melalui heart rate monitor itu tadi. Jadi jarak larian, masa larian dan kelajuan ini merupakan matlamat yang kita ingin capai dalam sesebuah larian. Adapun kadar degupan jantung yang kita ukur melalui heart rate monitor ini, dia dapat menentukan mode larian kita itu dalam zon yang mana, sama ada kita dalam zon aerobik ataupun anaerobik. Jadi ia juga menentukan tahap intensiti kan, tahap sejauh mana kita berikan intensiti terhadap aktiviti larian kita itulah. Dia ada beberapa tahap kan, dia ada light, very light, ataupun ringan, sangat ringan, moderate, sederhana, hard, dan juga sampai satu tahap maksimum. Jadi dia sebenarnya akan menentukan kadar tenaga yang kita berikan dan tempoh masa untuk kita pulih daripada aktiviti, recovery daripada aktiviti itu. Sebenarnya heart rate ini menentukan benda tu. Sudah tentu sebenarnya dia juga berguna sebagai jam penggera ataupun yang mengingatkan pelari ini tadi, dia kena stop sampai tahap dia dah maksimum. Heart rate dia dah maksimum, dia perlu stop, sebab kalau diteruskan dia akan bakal mengundang bahaya. Begitu jugalah sebenarnya dalam kehidupan kita seharian kan. Kita memerlukan device yang tertentu yang Allah SWT sebenarnya telah jadikan. Device ini untuk kita mengukur masa, untuk kita mengukur jarak, untuk kita mengukur kelajuan dalam kita beramal. Salah satu contohnya adalah solat. Solat merupakan salah satu device ataupun alat pengukur masa dalam kehidupan kita seharian. Setiap waktu solat tu dia merupakan penanda ataupun KPI yang kita perlu capai dalam masa tempoh 24 jam. Bermula daripada terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya cahaya matahari ke dasar lautan. Setiap waktu tu kan, waktu subuh sehinggalah ke waktu isyak, dia sangat bermakna kepada seorang mukmin. Dan seorang mukmin dia akan rugi kalau dia sia-siakan waktu dia. Itu adalah alat pengukur dia kan. Sebab tu Allah SWT berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mafhumnya, Nabi sebut, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, maka baginya disiapkan pohon kurma di syurga. Bayangkan kalau sedetik kita terlepas untuk mengucapkan ataupun untuk kita berzikir subhanallah bihamdi, berapa banyak pohon kurma yang kita telah terlepas di syurga. Begitulah gambarannya orang yang telah menghabiskan masanya ataupun mensia-siakan waktunya dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi itu adalah alat pengukur kita untuk kita pastikan sebenarnya masa kita ini ataupun KPI, matlamat yang kita nak capai itu tercapai melalui salah satunya adalah solat. Manakala device untuk kita menjaga kecergasan hati kita, menjaga hati kita inilah adalah niat kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawan. Kerana apa? Sebab niat inilah yang menentukan sejauh mana amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hati kita rosak ataupun hati kita sihat, disebabkan oleh niat. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, sebahagian besar umatku yang mati syahid adalah mereka yang tetap berada di atas katilnya, kerana Allah Maha mengetahui apa niat orang yang mengikuti peperangan. Jadi dalam hal peperangan yang sudah tentu kita tahu juhudnya, perlukan kesungguhannya, itu pun sebenarnya memerlukan, belum tentu lagi kita dapat masuk syurga disebabkan oleh niat itu tadi. Apatah lagi amalan-amalan yang lain kan, yang belum terbukti lagi sejauh mana sebenarnya kesungguhan kita dan sebagainya. Ada dua kisah yang menarik berkenaan dengan niat ini, yang merupakan satu device yang kita perlu lihat.
iaitu kisah seorang sahabat Abdullah bin Sabit. Dia merupakan seorang ashabul furush yang tidak sempat pergi berperang. Anak andanya yang puterinya berharap sebenarnya dia dapat pergi berperang dan dia dapat masuk syurga kan, dan dapat syahid. Kemudian Rasulullah SAW sebut dia telah syahid walaupun dia mati, meninggal dunia dalam keadaan dia tidak pergi berperang. Sebab apa? Sebab niatnya. Begitu jugalah kisah satu lagi, kisah Qazman Ad-Dafari, seorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang menyertai perang Uhud. Merupakan seorang yang berani berperang, membunuh ramai musuh-musuh Islam. Dan sahabat ketika itu mengandaikan sebenarnya dia adalah salah seorang ahli syurga. Kata Nabi, tidak, bahkan dia adalah ahli neraka. Sahabat tidak memahami sehinggalah sampai ke saat dia nak mati, bila sahabat puji dia adalah bakal ahli syurga. Dia kata tidak, kerana aku tidak menyertai peperangan ini kerana Allah SWT dan Rasulnya kan. Aku menyertai peperangan ini kerana kebanggaan kepada kaumku. Dan akhirnya dia mencapai satu anak panah dan membunuh dirinya. Dan nerakalah baginya kan. Itu dua kisah yang mana menentukan hati kita ini akan menjadi rosak ataupun amal kita sebenarnya akan menjadi rosak berdasarkan niat. Jadi itu device yang kita perlu jagalah. Niat yang betul, yang ikhlas, yang sesungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ia adalah semangat untuk meneruskan larian kan. Juga kita dapat perolehi selagi mana kita berada dalam gerombolan, meletakkan diri kita dalam gerombolan individu ataupun pelari yang mempunyai aura yang positif. Ini biasa orang yang sertai larian jarak jauh ni, maraton misalnya, ada sampai satu tahap tu kita dah sampai kita nak bong lah, kita nak futur lah, kita nak down dah. Tapi bila kita berada di kelompok orang pelari-pelari yang bersemangat ni, mereka masih lagi ada drive yang kuat untuk dia berlari. Pernah satu saya ketika maraton tahun lepas lah, ada seorang pakcik ni, umur dia saya rasa dalam mungkin 60-an. Sepanjang larian 42 km tu, kebanyakan masa saya berada di sekeliling dia sampai penamat tu lah. Dia merupakan apa orang kata aura positif yang memberi drive pada saya untuk berlari kan. Tengok pakcik umur 60 kan, boleh lari dengan kuat dan boleh sampai ke akhir kan. Jadi orang-orang yang macam ni kita perlukan. Begitu jugalah dalam kehidupan kita sebenarnya. Kita memerlukan kelompok yang ada matlamat hidup yang jelas kan. Dia sebenarnya membantu kita untuk berada dalam landasan yang betul kan. Bi'ah solehah ini ataupun suasana yang soleh ini akan banyak membantu kita untuk melazimkan kita melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang mungkar, dan akhirnya kita dapat bertindak secara betul. Sebab tu penting kita berada dalam kelompok-kelompok orang yang baik. Antaranya kita boleh, kalau yang menonton ni masih lagi belum ada klik ataupun kita panggil usrah kan, kita boleh bersama dengan usrah supaya kita sentiasa berada di kalangan orang-orang yang menegur kita kan, atas dasar watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tadi. Dia akan hanya dapat berlaku apabila kita berada di kalangan orang-orang yang baik ini. Jadi itu 3 persamaan yang saya nak kongsikan di antara larian dan juga kehidupan lah. Saya sebenarnya ada tulis benda ni beberapa tahun yang lepas. Tajuk dia berkenaan dengan tarbiyah maraton. Saya cuba kaitkan di antara larian dan juga kehidupan. Jadi wallahualam, moga-moga sebenarnya perkongsian yang ringkas ini dapat memberikan kita suntikan di waktu kita lemah, mungkin di waktu PKPB ni, untuk kita aktif dalam aktiviti larian macam ni, untuk kita sentiasa aktif walaupun apa juga keadaan ni. Larian ni adalah waktu sukan yang paling mudah untuk kita laksanakan dalam apa juga keadaan kan. Waktu PKP baru-baru ni, masa awal-awal PKP tu strict lagi kan, tak boleh nak keluar berlari pun tak boleh. Kita boleh lari sekeliling rumah je pun tak ada masalah. Jadi kita teruskan dengan aktiviti yang baik macam ni, dan di samping itu sebenarnya kita juga cuba
tiun balik kehidupan kita. Semoga ianya juga selari dengan seperti mana yang telah digariskan oleh Islam, dan kita mengambil ibrah-ibrah daripada semua yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ni, kita kaitkan dengan kehidupan akhir kita nanti, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.